Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Kreatif Ahsan Work. Hari ini kita nak cerita pasal soalan seorang brother ni. Dia bertanyakan di ruang komen YouTube channel aku. So aku ambil soalan dia ni untuk menjawab. Dia tanya pada aku, boleh ke anggota sukarelawan polis diserapkan menjadi anggota regular? Boleh atau tidak? So jawapan berdasarkan pengalaman aku, boleh. Anggota sukarelawan polis boleh jadi anggota regular, tak ada masalah. Tapi perlulah mengikut syarat-syarat PDRM. Syarat-syarat tu termasuklah korang bukan diserap. So korang kena mohon jawatan constable regular. So berdasarkan pengalaman aku bukan diserap. So dalam PDRM ni tak ada istilah serap. Maknanya polis bantuan diserap jadi regular, sukarelawan polis diserap jadi regular. Tak, kita kena berhentilah. Kita berhenti daripada sukarelawan polis, kita berhenti daripada polis bantuan dan kita mohon jawatan regular. Kita kena buat benda yang sama apa yang orang lain buat. So maknanya orang yang tak pernah masuk sukarelawan polis, so kita melalui step by step yang diorang lalui. Maknanya tak ada istilah serap dalam PDRM. Aku tak tahu, ada member aku cakap dalam Wataniah diorang boleh diserap. So kalau antara penonton kita ni adalah askar Wataniah, so korang boleh jelaskan pada aku lah macam mana step tu, betul ke diorang boleh memohon jawatan askar sebenar daripada askar Wataniah tu, maknanya dia terus diserap. Kalau kami dalam polis tak ada. So kau anggota sukarelawan polis, kalau nak jadi regular kau orang kena mohon. Macam aku dulu, berdasarkan pengalaman aku daripada sukarelawan polis pergi ke regular, aku mohon dalam SPA 8. So tak adalah dia tulis kat situ, okey, constable sukarelawan polis pergi ke constable regular. Tak, yang dimaksudkan tu adalah mohon jawatan constable regular tu lah dalam SPA 8. Dulu kita mohon jawatan-jawatan kerja kerajaan ni dalam SPA 8. So, kalau dalam PDRM sekarang, dia orang dah ada portal dia orang sendiri untuk memohon, iaitu dalam portal e-pengambilan PDRM. So korang boleh lah buka dekat handset korang ataupun PC, korang buka Google Chrome tu, type e-pengambilan PDRM. So korang boleh isi jawatan constable regular tu lah berdasarkan apa kriteria korang lah. Kalau korang lepasan SPM, korang mohon lah jawatan constable regular. Kalau korang ada degree, korang boleh mohon jawatan inspektor. Macam tu lah kami dalam PDRM. So korang melalui step by step yang apa orang lain buat. Contohnya, mula-mula kita ujian fizikal dulu. Tak ada kau terus masuk, tak, kau kena ujian fizikal. Korang kena melalui ujian fizikal. Lepas ujian fizikal, korang akan, kalau lulus, korang akan terus ke ujian komputer. Ujian komputer masa zaman aku kena bayar. So sekarang aku tak tahu berapa. Dulu dalam 100 lebih macam tu lah kita bayar untuk ujian komputer tu. Ujian komputer tu kita jawab soalan. Okay. Lepas ujian komputer, kita akan temu dua lisan. Kita akan ambil urin, akan test urin. Masa fizikal aku rasa lah. Lepas lulus ujian lisan tu, kita pun tak tahu kita dapat ke tak dapat. Okay, kita kena tunggu. Kita kena tunggu lagi sampailah surat tawaran tu sampai. Ataupun pihak PDRM so kita pergi ke Bukit Aman ambil surat tu sendiri. Itu apa berdasarkan pengalaman aku lah. Nanti aku akan cerita lebih detail daripada video aku yang seterusnya. So aku nak sembang sikit pasal tajuk aku yang lepas, iaitu masih lagi berkenaan polis bantuan. Aku nak cerita tujuan aku memberitahu berkenaan tata cara pemakaian polis bantuan tu, macam video aku yang lepas. So adalah beberapa orang anggota polis bantuan yang tidak berpuas hati. Dia orang cakap, aku tak tahu dalam polis bantuan ni, masalah dalam polis bantuan. Ada yang cakap aku cuba provoke polis bantuan. Kenapa cari salah polis bantuan? Asal tak cari salah dalam kandang sendiri, maknanya cari salah regular. So aku bukan cari salah orang, aku just buat satu video ilmu pengetahuan untuk anggota polis bantuan sendiri dan juga orang awam, supaya orang awam lebih mengenali polis bantuan dan orang awam akan lebih respect polis bantuan ni lah kan. Apa yang aku nak cerita hari ni dia berkait dia ada connection dengan video aku yang lepas. So kalau korang yang baru saja tengok video ni, korang kena tengok video aku yang lepas. Video aku yang sebelum ni aku akan letak link dekat bawah description, so korang boleh klik, so korang tahulah cerita yang sebenarnya. Aku menceritakan hal yang berkaitan pemakaian PDRM. Dalam video tu aku menerangkan lah, aku ada
terjumpa. Contohnya gambar tu memang aku terjumpa lah kat Facebook, dan aku beri contoh kalau dia belum pergi rekrut tapi dia dah pakai uniform polis bantuan, benda tu adalah salah. So memang tertulis lah dalam buku PTKPN, tata cara pemakaian pakaian PDRM dan juga undang-undang dalam polis. Maknanya seseorang itu kalau dia belum rekrut, dia dah pakai uniform polis bantuan, so anggota polis bantuan lah, tak kisahlah polis bantuan regular atau sukarelawan polis. Kalau orang itu tak pernah pergi rekrut dan dia pakai baju polis bantuan ataupun baju polis regular, apa-apa berkaitan dengan polis punya pakaian, kalau dia pakai pakaian polis tu adalah menjadi salah, sebab dia belum pergi training, belum pergi rekrut, dia belum dilantik, belum ditauliahkan jadi anggota polis, sebahagian daripada anggota polis, dan dia memakai uniform itu, dia boleh dicas menyamar anggota polis. Apa saja kalau kau pakai lencana polis saja boleh dicas menyamar polis. Kalau kau orang pakai bukan uniform penuh lah, kalau kau orang pakai baju yang ada lambang polis dan ada tulis aku bagi contoh vest lah kan, vest polis, kalau kau orang pakai, benda tu salah. Memang ada tulis dalam undang-undang, ada tulis dalam PTKPN. So aku menerangkan, adanya argue aku, dia kata dia ni belum dapat nombor badan, dia dah pergi rekrut tapi belum dapat nombor badan. Benda itu mustahil berlaku, sebab apabila kita pergi rekrut saja, nombor badan kita sudah ada, kita dah ada nombor badan masa kita rekrut. Ada yang tanya dengan aku, kami ni memang selalu macam tu, agensi pihak PDRM lambat bagi sijil, lambat bagi kad kuasa. Kalau kau tak ada sijil dengan kad kuasa lagi, tapi kalau kau dah pergi rekrut, kau dah boleh pakai uniform tu. Ini aku cerita apabila kau tak pergi rekrut lagi, faham tak? So kau diibaratkan orang awam tapi kau memakai baju polis. Ada pula yang cakap dengan aku tu polisi agensi. Alasan tu tak boleh pakai sebab polisi agensi ni sebenarnya dia mengikut nasihat polis. Sebab tu dia memohon sijil untuk menubuhkan polis bantuan daripada PDRM. Jadi dia kena ikutlah apa yang PDRM, syarat-syarat yang PDRM bagi. Kalau dia orang langgar, sijil polis bantuan yang diberikan pada agensi tu PDRM boleh tarik balik sebab dia melanggar tata cara pemakaian polis. Dalam video tu aku tunjuklah seorang anggota ini dia pakai pakaian polis tapi tak lengkap, dia tak ada nombor badan. So mana ada polis yang bertugas pakai baju yang tak ada nombor badan? Kalau dia sekalipun sudah rekrut tapi tak ada nombor badan lagi, dia boleh kena tindakan tata tertib sebab pemakaian dia tidak lengkap, apa yang dipakai salah. Jadi aku bercerita berdasarkan apa yang dah tertulis dalam buku PTKPN, apa yang dah tertulis dalam undang-undang. Sebenarnya video-video yang aku buat ni mengenai sukarelawan polis, mengenai polis bantuan, benda-benda yang selama ni orang awam tak tahu. Ada yang tahu tapi dia tahu tak betul. Ada yang cakap polis bantuan tak ada kuasa, ada yang cakap sukarelawan polis tak boleh pegang kita. So benda tu salah. Mereka semua ada kuasa mereka tersendiri. Tu dia orang diberi kuasa polis. Dia orang ni ada yang unik yang tak semua orang faham, tak semua orang tahu. So aku buat video ni supaya mengangkat polis bantuan dan juga sukarelawan polis supaya ia lebih dihormati dan dia lebih dipahami oleh orang-orang awam, oleh anggota polis bantuan tu sendiri. So cuba kita bayangkan situasi dia kalau ada anggota yang tak pergi rekrut, dia dah pakai uniform polis, dia dah kerja dengan uniform polis. Korang boleh bayangkan tak macam mana dia berurusan dengan orang awam? Adakah kita boleh biarkan dia berurusan dengan orang awam? Tak ada ilmu dan basic mengenai polis. Apabila dia berurusan dengan orang awam, dia akan beri informasi yang tak tepat, yang salah pada orang awam, dan orang awam akan berfikir, apa aku tanya dengan polis ni lain, aku tanya dengan polis ni lain. Kita nampak tak masalah dia kat situ? Sebab tu aku cakap benda ni penting. Dan video yang aku buat ni bukanlah untuk membanding-bandingkan regular dengan polis bantuan, yang mana buat salah lebih, yang mana lebih disiplin. Tak. Video ni just ilmu pengetahuan yang berdasarkan apa yang tertulis dalam undang-undang, apa yang tertulis dalam perintah tetap ketua polis negara. So ia menjadi satu ilmu yang orang awam boleh ambil, dan di kalangan polis bantuan pun boleh ambil, dan boleh orang awam lebih memahami, lebih faham, dan orang awam lebih respect dengan polis. Itu sebenarnya tujuan asal aku buat video-video ni. So membantulah ada orang awam yang nak mohon polis macam mana, lepas tu dia nak tahu kalau polis ni tahan dia ni macam mana. So dia orang boleh tanya apa yang aku tahu, aku boleh cerita. Dan sebenarnya tak semua benda aku tahu. Okey, aku ni bukanlah ulat buku, bukanlah buku undang-undang. So ada benda yang aku tahu, aku jawab lah. Ada benda yang aku tak tahu, aku tak boleh jawab, aku tak cerita lah. Aku cerita apa yang aku tahu. So aku ucap terima kasih kepada yang support channel aku, yang support aku punya konten. So aku harap support tu akan lebih bertambah lah, supaya aku lebih bersemangat lagi nak buat video-video yang lain. So hari ni aku ingat sampai situ je dulu. Nanti kita akan jumpa lagi dengan video yang lain. Yang video yang aku janjikan, aku nak buat video mengenai regular. Okay, so kita jumpa lagi. Akhir kata daripada aku, Assalamualaikum dan bye-bye.